Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri, Prof, Doktor dan para penonton sekalian, tidak kira tua ataupun muda, berbeza agama dan kaum sekalipun yang telah berada di sini dalam mengikuti forum kami yang julung kali diadakan ini. Bersama saya, Muhafizatul Ainul binti Rosli sebagai moderator anda pada forum diskusi kali ini di pagi hari yang penuh barakah ini. Izinkan saya berpantun sejenak sebagai pembuka bicara. Sudilah tuan-puan, jalan berlapan di malam kelam. Sudilah tuan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Baiklah, sebagai seorang beragama Islam, pertama sekali saya mahu ucapkan rasa syukur terhadap Ilahi kerana kita semua dapat bertemu pada pagi ini walaupun di dalam era pandemik yang memerlukan kita bersua di depan skrin laptop dan telefon pintar masing-masing. Tidak seperti dahulu, akan tetapi tujuan dan konsepnya masih sama, iaitu berdiskusi di dalam satu forum ilmiah pada waktu ini yang bertajuk Alam Sekitar dan Sumber Asli Negara, khazanah yang perlu dipelihara, disimpan atau diteroka. Saya juga mahu ingatkan kepada semua penonton bahawa forum kali ini berbentuk santai-santai ilmiah saja. Tidak terlalu formal atau orang kata terlalu serius. Jadi, para saudara dan saudari sekalian dibolehkan untuk mengajukan soalan-soalan terbuka mengikut tajuk forum kita pada pagi ini di ruangan komen di bawah atau di borang Google yang dibuka kepada umum. Baiklah para penonton yang saya hormati sekalian, mesti penonton tidak sabar lagi kan untuk tahu panel-panel jemputan kita pada kali ini dan tidak sabar untuk tengok keberadaan mereka di sini. Pada diskusi forum kali ini, kami telah menjemput 4 panel yang hebat-hebat belaka dari segi skop dan jawatan mereka tersendiri. Malah, penampilan mereka yang tampak cukup berkaliber dan menawan hati sesiapa yang memandang. Baiklah. Panel pertama kita ialah Datuk Seri Dr. Nur Najwa yang memegang jawatan sebagai Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia. Beliau sebelum ini telah mengambil pengajian di England dan London bagi jurusan Politik Sains sebagai ijazah sarjana mudanya dan telah mengambil jurusan Alam Sekitar dan Biodiversity sebagai peringkat master. Dan seterusnya, beliau meneruskan ambilan PhD-nya dalam bidang yang sama. Beliau juga turut terlibat dalam banyak aktiviti yang melibatkan pengurusan alam sekitar di Malaysia selain mendapat banyak penghargaan daripada banyak pihak sehingga ke peringkat antarabangsa. Selepas itu, dedikasi beliau dalam menunjukkan prestasi yang mengagumkan itu telah menjadikan beliau sebagai Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri sihat? Apa khabar di sana? Dan seri-seri Datuk Seri hari ini. Waalaikumsalam. Baik-baik sahaja hendaknya. Terusnya, panel kedua kita adalah Prof. Saim Termizi daripada Pegawai Kesihatan dan Alam Sekitar. Beliau telah melanjutkan pengajian hingga ke peringkat PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam bidang sumber alam sekitar. Wah, sungguh setia orangnya. Dia dari zaman diploma hingga ke PhD masih belajar di UKM. Dan dengan berkat pengajian beliau telah menyandang gelaran profesor. Bukan calang-calang Beliau kini telah bekerja sebagai Pegawai Kesihatan Alam Sekitar di Cawangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan telah berkhidmat di sana selama 12 tahun. Apa khabar Prof? Prof sihat? Ya, khabar baik doktor. Alhamdulillah sentiasa sihat. Tidak habis di situ, saya perkenalkan lagi panel ketiga kita.
iaitu Dr. Nur Kamelia Afiqah, seorang yang berprofesional iaitu di dalam pakar geologi Lembaga Geologis Malaysia. Beliau telah mendapatkan ijazah sarjana muda di Universiti Malaya dalam bidang Sains Geologi Gunaan dan telah melanjutkan pengajian master serta PhD-nya di Universiti Edinburgh dalam bidang geologi dan geofisik. Wah, sangat menarik ya latar belakang pengajian Dr. Nur Kamelia ini. Di sini kita boleh nampak betapa mahalnya ilmu beliau dalam meneruskan kerjaya dalam bidang yang sama. Apa khabar Dr. Nur Kamelia? Tampak sungguh berkaliber ya, Doktor? Alhamdulillah, baik sahaja doktor. Akhir sekali, panel keempat kita iaitu Dr. Nur Afinas selaku pensyarah kelestarian alam sekitar UKM. Beliau telah mendapatkan ijazah sarjana muda di Universiti Sains Malaysia dalam bidang pengurusan alam sekitar. Kemudian telah menyambung pengajiannya ke peringkat master di Universiti Malaya dalam kursus alam sekitar. Untuk pengetahuan semua, Dr. Afinas seringkali terlibat dalam kempen-kempen yang berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Di sini kita dapat tahu bahawa Dr. Afinas ini seorang yang sangat arif tentang alam sekitar ya. Apa khabar Dr. Afinas? Sihat? Nampak macam tak sabar lagi nak bagi kalimat ya. Alhamdulillah, khabar baik. Sebelum memulakan sesi diskusi bersama panel VIP kita, seeloknya saya memberitahu sedikit sebanyak info-info tentang alam sekitar dan sumber-sumber asli khazanah yang berada di negara kita ya. Kerana saya juga adalah seorang pensyarah yang berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, jadi seeloknya saya perlu terangkan serba sedikit. Baiklah. Sebagaimana kita ambil maklum bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berkedudukan di garisan khatulistiwa dan kaya dengan hutan hujan tropika yang disebabkan suhu dan fizikal negara kita yang panas lembap menyebabkan permukaan bumi Malaysia 54%-nya dilitupi dengan hutan. Wah, kita dapat bayangkan kan betapa kayanya negara kita dengan kehijauan alam semula jadi, dan sepatutnya kita berasa amat bertuah kerana tidak semua negara kaya dengan hutan. Apa yang saya dapat wartakan kepada kalian semua, hutan hujan tropika Malaysia ini adalah salah satu hutan hujan yang paling tertua di dunia dengan mencapai usia sebanyak jutaan lama tahunnya. Malah, banyak universiti-universiti di Malaysia seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia serta Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia membangunkan atau mengusahakan untuk menanam tanaman herba serta pembuatan ubat bagi menyelamatkan atau melestarikan spesies tanaman yang penting daripada terus pupus akibat proses pembangunan fizikal yang kian pesat. Seperti yang kita tahu bahawa hutan adalah sokongan hayat yang utama berperanan penting dalam menyerap karbon, di mana ia dapat menangani perubahan iklim yang drastik serta sumber air. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan sesi diskusi bersama panel-panel terhormat kita yang hadir pada hari ini. Datuk Seri, silakan memberi sedikit sebanyak tentang apa yang Datuk Seri faham berkaitan dengan tajuk forum kita pada hari ini. Berkenaan dengan tajuk forum kita ini, saya mahu meminta pendapat. Patutkah kita hanya simpan hutan-hutan kita ataupun kita troka je untuk menjana pendapatan negara?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga kepada moderator iaitu Puan Muafizatul Ainur kerana telah menjemput saya untuk menghadiri dan mendiskusi tentang topik kita hari ini iaitu alam sekitar dan juga sumber asli negara. Khazanah yang kita perlu dipelihara ataupun disimpan atau diterokai. Okey. Pada pendapat saya kan, alam sekitar dan juga sumber asli perlu dipelihara dan juga perlu diterokai. Saya berpendapat bahawa mesti ada segelintir daripada penonton yang tidak setuju dengan kenyataan saya sebentar itu tadi. Kenapa sumber asli negara perlu diterokai? Bukankah kita patut memeliharanya? Okey, baiklah. Dengan dahulu pandangan saya, sebenarnya kita sebagai masyarakat perlu berfikiran jauh dan kita juga perlu berfikiran terbuka. Untuk mengetahui dah semua, masa depan negara sebenarnya bergantung kepada mengimbangi 3 komponen utama, iaitu ekonomi negara, perpaduan dan juga keamanan dalam masyarakat serta alam sekitar. Ketiga-tiga komponen ini dia sebenarnya berkait rapat antara satu sama lain. Bagi kekayaan negara ini sebenarnya membantu dalam meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat serta sumber asli keselamatan air dan juga udara bersih. Sebenarnya apabila isu ini dibangkitkan atau dibincangkan oleh sesetengah masyarakat kan, isu yang selalu dibincangkan mesti daripada sudut negatif. Walhal, isu ini sebenarnya kita boleh bincang daripada sudut positif juga. Apabila alam sekitar dan sumber asli diteroka, negara yang kaya dengan khazanah alam dapat mempertingkatkan hasil ekonomi negara dan menjadi sebuah negara yang maju. Contohnya macam negara kita lah, negara Malaysia yang sudah sedia maklum, kaya dengan pelbagai sumber alam, antaranya pelbagai sumber marine, sumber hutan dan sumber asli dan sebagainya. Sebagai contoh, umumnya kita mengetahui bahawa negara Malaysia merupakan salah satu negara yang membekalkan bahan minyak mentah. Namun, tahukah anda semua bahawa kenaikan minyak mentah ini pada Ogos tahun lalu telah melebihi US dolar 80 setong. Jadi dengan adanya sumber asli ini, negara akan mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda. Namun, daripada segi negatif pula, kebincangan dalam menguruskan khazanah negara dan juga alam sekitar seperti kita menguruskan projek pembangunan tetapi kita mengabaikan aspek penjagaan daripada segi alam sekitar. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan dan juga tahun berganti tahun. Projek pembangunan yang pesat dijalankan terutamanya di kawasan bandar lah dan tidak kurang hebatnya di luar bandar. Namun, sejauh manakah syarikat pembangunan terutamanya mempunyai konsultan alam sekitar? Okey, apakah peranan konsultan alam sekitar ini? Okey, peranan mereka ialah mereka sebenarnya dapat membantu apabila kita hendak membina penempatan berhampiran cerun bukit. Jadi mereka akan memeriksalah terlebih dahulu sebelum kita ingin membuat penempatan di kawasan tersebut. Okey, selain itu, sikap sesetengah individu apabila diberi betis tindak peha telah membawa impak yang buruk kepada negara. Jadi, itu saja pendapat daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih di atas perkongsian Datuk Seri yang amat cukup padat dengan segala baik-baik kata Datuk Seri. Sungguh bermakna sekali ya hujan-hujan yang diberikan oleh Datuk Seri kita ya para penonton. Baiklah, seterusnya nampak sudah Prof. Zain tidak sabar-sabar dan tidak senang duduk dengan hujah yang diberikan oleh Datuk Seri kita sebentar tadi ya. Jadi, tanpa buang masa, saya mulakan berdasarkan pengalaman Prof dalam mencuburi bidang pekerjaan melibatkan alam sekitar ini. Bolehkah Prof ceritakan sedikit tentang apa yang Prof faham dan kaji tentang skop alam sekitar ini kepada para penonton kita? Bismillahirrahmanirrahim. Amat boleh ya puan. Saya memang sudah tidak sabar lagi nih
untuk menceritakan kepada para penonton. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab persoalan ini, umum sedia maklum, isu-isu berkaitan tentang sumber alam semula jadi ini sering diperkatakan pada masa kini dan menjadi fokus media massa. Buktinya, pada 24 Januari 2021, berita alam musnah kerana ketamakan manusia telah disiarkan di berita Sinar Harian. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dari emas biarlah permata, dalamnya digali berbatu-batu, alam ternoda di depan mata, masihkah saja dibiar begitu? Pantun Empat Kerat tadi membawa maksud, jagalah alam kita yang cantik lagi jelita dengan caranya betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, maka ia akan dibiar buruk, tercemar, sia-sia begitu sahaja. Pembangunan sektor pertanian melalui pemekaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan biodiversiti hutan serta kehidupan liar, penerbangan hutan juga turut menyumbang kepada kehakisan tanah, kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia. Selain itu, kemusnahan habitat semula jadi bagi flora dan fauna berpunca daripada pembalakan. Umum mengetahui bahawa hutan merupakan habitat semula jadi bagi pelbagai jenis tumbuhan dan spesies kehidupan liar yang semakin pupus. Kemusnahan hutan akan menyebabkan kemusnahan tempat tinggal bagi tumbuhan dan kehidupan liar tersebut. Seterusnya, dengan menjalankan aktiviti perikanan, pertamanya ialah keputusan fauna dan flora lautan. Kegiatan aquakultur telah menyebabkan keputusan kawasan paya bakau di tepi pantai. Contohnya, hutan paya bakau muara Sungai Pulai di Johor ditebang untuk pertanakan udang galah. Penangkapan ikan secara berkelebihan dengan penggunaan ukat tunda adalah ancaman terbesar terhadap habitat atau pertumbuhan terumbu karang. Ia telah menyebabkan kira-kira 64% terumbu karang berada dalam keadaan terancam. Apa yang kita lihat, punca pencemaran terbabit memberikan pelbagai implikasi negatif antaranya kesihatan penduduk terutama kanak-kanak, proses pembelajaran yang terganggu akibat penutupan sekolah dan sosioekonomi masyarakat setempat yang terjejas. Dalam Al-Quran, Allah SWT menggambarkan bahawa kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini, antaranya alam sekitar, adalah kesan daripada sifat-sifat rakus manusia itu sendiri. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 yang bermaksud telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan atas perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Sepatutnya alam semula jadinya indah ini dipelihara dengan sebaik mungkin supaya krisis bencana alam yang berlaku ini tidak berulang lagi. Terima kasih Prof di atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Saya dan para penonton pun amat kagum serta saya amat suka dengan hujah-hujah yang dijelaskan tadi. Terlebih dahulu, saya memohon maaf kepada yang bukan Islam ya. Tetapi para penonton sekalian, dari sudut Islam itu sendiri sudah disebutkan tentang maksud daripada petikan surah Ar-Rum ayat ke-41 yang menceritakan tentang bencana yang akan timbul atau yang akan senang berlaku akibat kerakusan manusia itu sendiri terhadap alam sekitar kita. Alhamdulillah, mantap sekali penjelasannya ya Prof. Seterusnya, saya mulakan pertanyaan kepada Dr. Kamalia kita, salah satu daripada pakar geologi Lembaga Geologis Malaysia. Apa yang mahu saya katakan adalah apa pula pandangan doktor ya dari sudut geologis ini tentang alam sekitar atau sumber-sumber asli yang mungkin saling berkaitan bab kuku dan isi. Dan boleh doktor terangkan punca mengapa sumber asli kita sering diteroka. Mungkin Dr. Kamalia boleh cuba terangkan secara terperinci mengikut
pengalaman selama menjadi seorang pakar geologis Malaysia? Terima kasih Dr. Muhafizatun atas soalan yang saya kira umpama pisang goreng panas tersebut. Utamanya yang berbahagia Datuk Seri Dr. Najwa Hidir, Profesor Zaim Tamizi dan Dr. Afinas serta tidak dilupakan para penonton forum pada pagi yang hening ini. Mengenai persoalan yang diutarakan, saya menjawab daripada Pak Cak Indra, seorang ahli geologis. Baiklah, apabila kita berbicara tentang sumber asli atau sumber alam, pasti dikaitkan dengan alam sekitar, umpama adik-beradik kembar. Baiklah, sumber asli saya dapat takrifkan sebagai elemen yang semula jadi, neutral, yang sebahagiannya boleh diperbaharui dan sebahagiannya tidak boleh diperbaharui. Misalnya biji besi, emas, udara, matahari dan sebagainya. Alam sekitar pula boleh dikaitkan bagaimana sumber asli itu terjadi, dalam kondisi yang bagaimana ianya terjadi dan sebagainya. Kerana apa? Banyak faktor yang mempengaruhi sumber asli ini boleh berlaku apabila dikaitkan dengan alam sekitar. Pada pendapat saya, punca sumber asli diteroka khususnya ialah perlombongan berterusan dilakukan tanpa kawalan. Contohnya sumber asli bauksit di Pahang, di mana kenapa saya sebut tentang bauksit ini? Maaf andai topik ini sensitif bagi setengah pihak. Tetapi pernah berlaku di mana penduduk Kuantan sendiri mengalami pencemaran bauksit tergempar dan dia dikhawatiri menyebabkan risiko pencemaran dan kemalangan jalan raya. Urusan membawa keluar bauksit telah menyebabkan jalan utama kotor, membahayakan kepada orang awam, dan telah menyebabkan kemalangan beberapa kali, malah terdapat juga kemalangan maut. Kegiatan perlombongan bauksit yang tidak terkawal ini telah mengganggu rutin harian penduduk setempat. Kerana apa? Urusan logistik menggunakan laluan penduduk untuk bandar Kuantan. Tercatat dalam laporan Astro Awani 2015. Apa jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Rapuh, musnah, digondol bagai tiada hari esok di kawasan daerah ini. Jika dilihat dini hari, pembangunan yang pesat dan kepincangan isu alam sekitar sangatlah tidak memberangsangkan. Kehidupan itu seharusnya seimbang seperti konsep yin dan yang, saling lengkap melengkapi dengan sebaiknya. Bukan hanya bergantung kepada satu pihak. Alam sekitar hendaklah dijaga dengan sebaiknya. Dan daripada sudut sains sendiri, sains membongkarkan jika perubahan kitaran yang berlaku secara ketara terlalu banyak akan mendatangkan kesan perubahan cuaca yang melampau atau dalam bahasa Inggerisnya climate change, yang akhirnya mendatangkan kemudaratan ke atas manusia itu sendiri dengan kedatangan pelbagai jenis penyakit daripada spesies virus. Wah, banyak juga ya dari sudut geologis ini yang saling berhubung dengan alam sekitar kita. Contoh seperti apa yang disebutkan oleh doktor tadi, bahawa udara, cahaya, matahari, biji timah, emas, biji besi juga boleh dikategorikan sebagai sumber asli negara kita. Terima kasih ya Dr. Kamelia. Kali ini kita tanya pendapat pada Dr. Afinas ya. Silakan Dr. Afinas untuk memberi hujah tentang punca terjadinya penerokaan terhadap alam sekitar di Malaysia ini. Pada pendapat doktor kan, boleh berikan juga kesan-kesan yang bakal terjadi kepada generasi yang akan datang jika pencerobohan alam sekitar sentiasa berlaku saban hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih atas soalan yang diajukan oleh Dr. Muhafizatun berkenaan dengan punca terjadinya penerokaan terhadap alam sekitar, iaitu pada pendapat saya lah, masyarakat kita ni kurang kesedaran terhadap alam sekitar. Kalau kita nak tahulah, pada saban hari ni alam sekitar kita mengalami pencemaran pelbagai bentuk dan dimensi, daripada pencemaran air, udara, bunyi bising sehingga pencemaran sampah sarap yang seolah-olah tiada penghujungnya.
Walaupun sudah banyak kempen pendidikan dan kesedaran alam sekitar dalam pelbagai bentuk penerangan, bahan bacaan, media cetak dan sosial yang diusahakan pelbagai pihak bertanggungjawab, namun usaha murni yang dijalankan itu seperti mencurahkan air ke dalam gladi. Walaupun jutaan ringgit dilaburkan untuk kempen berkenaan, tahap kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga alam sekitar masih berada pada tahap yang rendah dan hampir mengecewakan. Manusia terjadi peperangan tersebut kerana mereka mempunyai sikap yang tamak. Di satu pihak, kalau kita nak tahu pencemaran yang dilakukan melalui penebangan hutan yang tidak terkawal, terutamanya di kawasan pergunungan dan kawasan tadahan air, disebabkan oleh sikap mereka yang begitu tamak terhadap wang ringgit dan yang dapat dikaut begitu mudah melalui perdagangan kayu yang dibakar secara haram. Tuntutan dan desakan ekonomi keterlaluan mengakibatkan tahap kesedaran menjaga kepentingan hutan terabai begitu sahaja. Pengetahuan mengenai kepentingan hutan sudah disemat dalam diri, namun kehendak naluri yang melewati kepentingan alam sekitar, iaitu kepentingan ekonomi, menjadi punca kesedaran itu dikesampingkan. Kalau kita tengok pula di pihak lain, ada tentang pembuangan sampah yang di merata-rata tempat disebabkan oleh sikap kurangnya perhatian mereka terhadap kesan yang mungkin timbul akibat pembuangan sampah terhadap ekosistem lain, terutamanya sungai dan merin yang tercemar dan mengakibatkan kepupusan hidupan akuatik. Ia sudah pasti akan menjejaskan pula kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kerana tidak dapat lagi menikmati hasil yang disediakan melalui perkhidmatan ekosistem sungai dan merin. Okey, itu sahaja. Terima kasih Dr. Afinas di atas hujah yang ringkas dan padat dengan nasihat-nasihat serta kata-kata yang boleh kita semua ambil iktibar dalam kehidupan seharian kita, ya. Seterusnya, kita akan sambung ke sesi kedua pula. Sesi soal jawab bersama tuan-puan kita yang dihormati. Bolehlah minum air dahulu, ya, Datuk Seri, Prof dan Doktor, supaya tidak tersekat-sekat suaranya nanti. Pertanyaan ini saya ingin tuju kepada Datuk Seri dahulu. Baik, Datuk Seri, mengikut sudut perspektif Datuk Seri, memang kita tahu seelok-eloknya sumber asli itu perlu dipelihara. Tetapi kalau dari sudut positif, apa yang kita boleh dapat jika diteroka dalam kuantiti yang terkawal ini? Silakan Datuk Seri. Terima kasih Puan Ainur di atas soalan itu sebentar tadi. Baiklah. Kesan alam sekitar dan sumber asli diterokai dari sudut positif pula ialah negara yang kaya dengan khazanah alam dapat mempertingkatkan hasil ekonomi negara dan menjadi sebuah negara yang maju. Sebagai contoh, industri terbesar negara Brunei ialah industri minyak dan gas, yang di mana industri tersebut menyumbang secara besar-besaran kepada sumber ekonomi mereka. Penjelasan yang baik dari sudut negatif, ya, Datuk Seri. Sememangnya kalau adanya penerokaan sumber asli seperti industri minyak, ini akan mengakibatkan segala kehidupan marin yang berdekatan terganggu kerana ekosistem mereka itu terganggu dengan minyak dan sebagainya lah. Terima kasih Datuk Seri di atas perkongsian tersebut. Pada sudut negatif, ya. Okey. Disebabkan oleh sumber asli diterokai seperti minyak kerana ingin mendapatkan hasil pulangan yang lumayan. Kehidupan marin semakin terganggu. Oleh yang demikian, spesies ikan akan mulai terancam kerana ekosistem mereka diganggu dan dimusnahkan. Apa yang dapat disimpulkan apabila ikan semakin berkurangan, maka sumber makanan laut kita akan menjadi terhad.
penjelasan yang baik dari sudut negatif dan terseri. Sememangnya kalau adanya penerokaan sumber asli seperti industri minyak, ini akan mengakibatkan segala kehidupan marin yang berdekatan terganggu kerana ekosistem mereka itu terganggu dengan minyak dan sebagainya lah. Terima kasih Datuk Seri di atas perkongsian tersebut. Berbalik kepada Prof. Saim kita, apa pula pandangan Prof tentang kesan-kesan yang akan terjadi pada kesihatan manusia jika alam sekitar di Malaysia malah di dunia ini tidak terjaga, ya? Berbalik kepada Prof. Saim kita, apa pula pandangan Prof tentang kesan-kesan yang akan terjadi pada kesihatan manusia jika alam sekitar di Malaysia malah di dunia ini tidak terjaga, ya? Terima kasih kepada Dr. Muhafizatun yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, cuba kita renungi baris-baris akhir sebuah sajak yang berbunyi, "Jerbu berleluasa melanda negara, kebakaran dan kilang punca angkara, lapisan ozon semakin menderita, tanamkan kesedaran, atasi segera." Saya yakin sajak ini akan menggurus hati para penonton supaya sedar tentang alam sekitar. Kita kini sering dicemari oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Di sini saya ingin menyatakan sedikit sebanyak kesan daripada jerbu sekiranya alam sekitar kita dicemari. Dalam jangka masa pendek, mata, hidung dan tekak anda mungkin akan mengalami kerengsaraan akibat jerbu. Risiko penyakit jantung dan paru-paru juga akan meningkat apabila terdedah kepada jerbu. Manakala dalam jangka masa panjang, saluran darah juga akan terjejas yang boleh menjurus kepada penyakit vaskular. Jerbu juga menyebabkan peningkatan risiko kematian kerana penyakit kardiovaskular dan mampu mengurangkan jangka hayat seseorang. Wah, ada juga sajak, ya? Sajak tu pun bukannya kaleng-kaleng, penuh dengan ayat yang tersirat, ya, kepada kita semua untuk menjadi berdomen hidup. Apa yang boleh saya katakan melalui kesimpulan yang dibuat berdasarkan hujah Prof tersebut, kesan alam sekitar yang tidak terjaga lambat laun akan memberi kesan yang buruk kepada manusia. Okey, terima kasih Prof. Terusnya, Doktor Geologi kita, Dr. Kamelia, boleh beri pandangan terhadap kesan positif dan negatif yang akan berlaku kepada muka bumi Malaysia. Malah boleh ceritakan lagi lah tentang sudut ekonomi pula, ya. Silakan Dr. Kamelia. Terima kasih Dr. Muhafizatun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, perlombongan sumber asli tidak salah selagi mana tidak melanggar undang-undang yang disyaratkan oleh pihak kerajaan. Hal ini demikian kerana aktiviti perlombongan ini juga membantu negara dalam menemui bahan sumber terbaharu yang mana membuahhasilkan pendapatan yang stabil untuk menampung ekonomi negara. Misalnya dalam laporan E-Akhbar MSTAR pada 27 April 2021, menurut Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasrah selaku Menteri Tenaga Sumber Asli berkata, hala tuju pembangunan industri mineral negara hendaklah mengguna pakai teknologi baharu, terutamanya bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan taburan mineral guna tanah dan pengoperasian lombong yang lebih efisien. Kini, aktiviti perlombongan dan pengkuarian di negara-negara maju telah memasuki satu fasa di mana penggunaan pelbagai teknologi geofizik, pengimejan 3D, realiti maya iaitu virtual reality, realiti perantaraan iaitu augmented
reality, sistem maklumat geografi, geographical information system, kenderaan panduan sendiri iaitu autonomous vehicle, drone dan lain-lain teknologi yang terkini. Hal ini menunjukkan pihak kerajaan komited dan berusaha untuk membangunkan sektor pelombongan khususnya bagi mengaut atau mencari sumber asli dengan lebih efisien dan lebih utamanya yang bermesra alam. Pada masa yang sama, usaha membangunkan platform pangkalan data yang mana lebih komprehensif perlu dilakukan termasuk aplikasi kebolehkesanan iaitu traceability sumber mineral bagi tujuan pemantauan dan kawalan perdagangan. Ujar beliau lagi. Jika Malaysia mampu menandingi keupayaan perubahan ini, tidak hairanlah Malaysia mampu menjadi nama yang gah untuk kesekian kalinya atas kekayaan sumber asli kerana Malaysia bumi bertuah. Manakala daripada sudut negatifnya pula, dunia tak akan indah melainkan ada hadirnya badai. Badai yang melanda ini bukan calang-calang badainya kerana pasti menusuk kepada sesiapa yang merasainya. Perlombongan sumber asli yang tidak terkawal ini pasti akan meninggalkan kesan hakisan yang mendalam seperti yang berlaku di Perak dan Tasik Chini. Jika kita melalui kawasan Lebuh Raya, pasti kita akan menyaksikan perubahan yang ketara, yang lagi jelas. Di mana di setiap lereng maupun gunung ini bermaksud ada sumber asli yang terdapat di situ yang mencengkam perhatian para pelombong merakus ini. Jika kita selusuri etika pekerjaan yang dilakukan secara kucak-kacir, pasti ada udang di sebalik batu. Contohnya berlaku penyelewengan dalam pekerjaan, mahukan hasil lumayan yang cepat dan tidak menunggu masa. Dan hal ini semestinya terjadi apabila pekerja-pekerja bawahan dikerahkan oleh pekerja atasan untuk menjalankan pekerjaan mereka tanpa henti demi memenuhi cita rasa orang atasan tersebut. Selepas digali habis apa yang mereka cari atau mereka mahukan, dibiarkan begitu sahaja tanpa mengambil inisiatif untuk menutup ruang yang terbuka ini. Hal ini jelaslah dapat mendatangkan kemarahan masyarakat lalu dijadikan berita viral, kemudian tindakan separa dilaksanakan namun tidak dijalankan dengan sepenuhnya. Inilah realiti kehidupan di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sungguh panjang lebar Dr. Kamil kita ini memberi pandangan terhadap kesan yang akan menimpa kita sama ada dari sudut negatif malah positif. Sekalipun apa yang saya dapat simpulkan di sini adalah meskipun ekonomi Malaysia kian meningkat dengan adanya meneroka sumber asli kita seperti biji timah, mineral dan lain-lain yang memberi perkembangan yang pesat terhadap teknologi-teknologi yang baru dan canggih seperti teknologi geofizik, penginjian 3D dan realiti maya. Ia tetap akan ada kesan sampingan yang negatif, iaitu seperti yang kita dapat lihat sekarang ini di Tasik Chini di Perak, mempunyai kesan hakisan yang sangat mendalam dan dengan banyaknya hutan ditebang untuk membuat lebuh raya di lereng-lereng bukit atau gunung mengakibatkan berlakunya hakisan tanah dan seterusnya menyebabkan tanah runtuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Kamilia. Seterusnya, kita pergi menadah telinga pula apa yang dikatakan atau pendapat oleh Dr. Afinas tentang kesan alam sekitar ini mengikut profesi beliau, ya. Silakan berkata-kata Dr. Afinas. Terima kasih kepada saudari moderator bagi soalan yang diajukan. Sebagai pendidik yang berkelas pertama, izinkan saya untuk membincangkan
tentang kesan-kesan penerokaan hutan yang tidak terkawal dengan kata kunci mauduk, iaitu berlakunya peningkatan suhu bumi yang mengancam manusia sejagat. Terdapat pelbagai kesan aktiviti pembalakan yang tidak terkawal dalam kehidupan seharian kita. Antara kesan tersebut berlakunya peningkatan suhu bumi. Hal ini terjadi kerana cahaya matahari itu yang terus-menerus jatuh ke permukaan bumi menyebabkan permukaan bumi cepat panas. Bahkan juga akibat pembalakan tanpa kawalan menyebabkan pokok itu gagal melakukan proses fotosintesis pada waktu siang dan pernafasan pada waktu malam dan akan menyebabkan kadar oksigen di dalam udara berkurang. Seyogia, masyarakat perlu akur dengan ketiadaan hutan. Mereka bakal menerima pelbagai musibah yang tidak terduga sama ada disedari atau tidak. Sebagai contoh, akibat hutan batu mengatasi hutan pokok di kawasan bandar menyebabkan kawasan bandar lebih panas berbanding di kawasan masyarakat di luar bandar. Sekiranya pihak bertanggungjawab alfa dalam menjalankan tugas mereka mengawal dan menguatkuasa undang-undang terhadap manusia berhati rakus, menjalankan aktiviti pembalakan yang memusnahkan hutan, sudah pasti natijahnya akan dirasai oleh generasi yang akan datang. Akibat nila setitik habis rosak susu sebelanga. Tegasnya, penerokan hutan yang tidak terkawal dengan kata kunci mauduk, iaitu berlakunya peningkatan suhu bumi yang akan mengancam kesejahteraan manusia sejagat. Terima kasih Dr. Afinas dan yang berhormat yang lain di atas perkongsian berkaitan kepentingan alam sekitar mengikut perspektif masing-masing. Okey, terima kasih Puan Mahfizatul Ainul di atas soalan yang sebentar tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sedarkah kita bahawa keazalan alam sekitar merupakan sumber keperluan manusia? Okey, cuba saudara dan juga saudari perhatikan kerusi atau barangan perabot di rumah kalian. Adakah saudara dan saudari tertanya dari mana datangnya kerusi kayu jati? Kerusi kayu jati ataupun kayu jati tersebut datangnya daripada sebuah pokok yang bernama jati atau lebih dikenali sebagai balak kayu jati. Kayu balak ini sebenarnya bukan saja boleh dijadikan sebagai perabot, malahan sebagai rumah juga kerana kerana kayunya yang tebal dan juga keras. Selain itu, pelbagai jenis tanaman ataupun tumbuhan seperti pokok meranti dan juga buluh juga mampu menghasilkan pelbagai barangan keperluan yang lain juga. Jadi itulah kepentingan kita memelihara alam sekitar. Terima kasih Datuk Seri. Banyak manfaat tu para penonton serta saya juga berlapang dada untuk mendengar nasihat daripada Datuk Seri dan cuba praktikannya ya. Kita sambung pula pertanyaan kepada Prof. Zaim berkaitan kepentingan isu ini. Prof, boleh mulakan? Baiklah. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang paling berharga. Pelbagai sumber alam sekitar yang penting dalam kehidupan seharian kita. Masyarakat masa kini tidak sedar bahawa bumi kita diami sekarang ini telah banyak mengalami kemusnahan. Ini susulan daripada beberapa kes pencemaran yang berlaku seperti masalah jerbu, pencemaran air dan sebagainya. Oleh itu, kita perlu sedar betapa pentingnya menjaga alam sekitar. Antaranya, kepentingan yang paling utama adalah menjaga alam sekitar ialah ia akan dapat menjaga kesihatan kita. Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam memastikan kesihatan kita terjaga. Suatu kehidupan akan memerlukan persekitaran yang bersih untuk meneruskan kelangsungan dalam kehidupan. Terutama udara yang bersih akan dapat memastikan tubuh badan kita sentiasa bersih. Selain itu, penjagaan alam sekitar juga akan dapat memastikan suatu kehidupan dapat meneruskan kehidupan.
hidupan air seperti ikan, tumbuhan laut dan sebagainya. Memerlukan habitat air yang bersih, ikan air telah tercemar, sistem habitat mereka akan terganggu. Oleh sebab itu, hidupan tersebut tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup. Terima kasih Prof. Info yang sangat bernas daripada Prof. Said kita mengingatkan kita tentang kaitan kepentingan alam sekitar dengan kesihatan manusia. Malah beliau juga mengingatkan kita juga tentang saling hubung kait kehidupan haiwan-haiwan. Okey, silakan Dr. Kamilia boleh menyuarakan pendapat tentang isu ini. Bagi persoalan kepentingan sumber asli ini, semestinya untuk menjamin kelangsungan sumber asli itu memang sedia ada. Sebagai langkah berjaga-jaga, pihak kerajaan haruslah memantau pergerakan dan pekerjaan para pelombong bagi menjamin kelangsungan sumber asli sedia ada kerana dikuatiri akan habis begitu saja jika pemantauan tidak dilaksanakan secara terus-menerus. Hal ini demikian kerana untuk memiliki sumber asli yang tulen mengambil masa yang lama, beratus malah beribu tahun untuk membuatnya hasil daripada mampatan tanah. Di samping itu juga faktor kesuburan tanah dan kitaran udara sedikit sebanyak membantu sumber asli ini terjadi. Isi ini saya huraikan daripada sudut mineral sumber asli yang tidak boleh diperbaharui sahaja kerana mineral seperti biji timah, emas dan lain-lain sememangnya tidak dinafikan harga pasaran mereka mahal atas beberapa faktor yang disebutkan sebentar tadi, iaitu hasil mampatan tanah dan kesuburan tanah dan juga kitaran udara itu sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Kamilia di atas perkongsian tersebut. Manakan tidak betapa pentingnya sumber asli kita sebagai aset penting negara. Bumi mahu memperbaharuinya juga mengambil jutaan tahun lamanya. Baiklah, kita pergi pula mendengar pendapat Dr. Afinas tentang isu ini. Dr. Afinas, silakan untuk memberi pendapat. Mana tahu berbeza pula kan dari yang lain-lain. Seterusnya berkenaan dengan kepentingan alam sekitar dan sumber asli yang dipelihara, iaitu untuk kesejahteraan generasi masa hadapan. Masa depan alam sekitar, kualiti kehidupan sejagat dan kesejahteraan generasi masa hadapan berada di tangan kita. Kita boleh membina masa depan yang lebih baik dan lebih lestari dengan mengamalkan kehidupan sederhana yang memberi penekaan terhadap memenuhi keperluan asas utama setiap manusia seperti tempat penginapan dan makanan berbanding memenuhi kehendak yang tidak perlu seperti kereta mewah dan gaya hidup yang berprestij. Justeru, Hari Alam Sekitar tidak seharusnya disambut begitu saja tanpa mewujudnya elemen yang menerap, mengajak dan mendidik masyarakat seluruhnya secara berterusan untuk terus memelihara dan memelihara alam sekitar sejagat. Sudah tiba masanya masyarakat Malaysia mengamalkan gaya kehidupan yang mesra alam secara meluas dalam kehidupan seharian mereka di samping turut terlibat secara aktif dalam memelihara dan memelihara alam sekitar negara dan sejagat. Setiap anggota masyarakat perlu sedar bahawa usaha pemeliharaan patut menjadi teras dalam diri masing-masing kerana kesedaran diri setiap individu adalah sangat penting. Tidak ada makna sambutan Hari Alam Sekitar diraih setiap tahun, namun kesihatan dan kesejahteraan alam sekitar semakin merosot dan musnah akibat daripada tangan-tangan kita.
hubungan masyarakat dan alam sekitar sememangnya rapat, malah kedua-duanya saling memerlukan. Namun sekiranya alam sekitar itu musnah, maka yang rugi dan sengsara adalah masyarakat keseluruhannya. Justeru, pelihara dan pulihara alam sekitar demi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Dr. Afinas dan yang berhormat yang lain di atas perkongsian berkaitan kepentingan alam sekitar mengikut perspektif masing-masing. Masya Allah, banyak ya ilmu-ilmu yang kita perolehi daripada panel terhormat kita. Para penonton sekalian, diminta bersabar kerana kita ada lagi sikit saja lagi. Baiklah, kita sambung dengan persoalan langkah-langkah mengatasi isu berkaitan alam sekitar ini. Macam biasa, Datuk Seri kita boleh berikan penerangan tentang langkah-langkah yang patut kita lakukan untuk kestabilan alam sekitar di Malaysia. Baiklah, terima kasih ya Puan Muhafizah Ainul. Okey, langkah yang perlu dilakukan ialah setiap masyarakat ambil cakna dan terlibat sama dalam memelihara alam sekitar dan juga sumber asli. Pihak kerajaan lah kan, terutamanya Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli bertanggungjawab dalam menjaga, mengurus serta mentadbir khazanah alam. Contoh perkara yang perlu kami lakukan ialah pihak kerajaan iaitu Kementerian Alam Sekitar ataupun syarikat perlu melibatkan dalam sumber-sumber bumi, mengamalkan amalan berjimat cermat serta berekonomi dalam penggunaan sumber bumi. Hal ini demikian kerana sumber-sumber asli amat terhad dan tidak boleh diperbarui. Walaupun begitu, sekiranya taburan sumber asli melimpah ataupun banyak, maka dasar penggunaan lestari boleh diambil kira dengan cara kita kegunaan dalam negara kita lah dan juga untuk ekspor. Namun jika taburannya sangat terhad ataupun kita kekurangan sumber asli, kemungkinan ianya perlu menyediakan dasar yang baru untuk kegunaan dalam negara sahaja. Selain itu, aktiviti yang perlu dilakukan ialah aktiviti kegiatan penanaman semula pokok yang telah ditebang di hutan dengan tanaman yang cepat tumbuh dan juga bermutu. Hal ini kerana jika hutan dirata, besar kemungkinan akan menyebabkan pelbagai implikasi ataupun kesan buruk lah yang akan terjadi. Contohnya, kita akan kehilangan flora dan fauna serta meningkatkan kadar hakisan tanah. Oleh itu, saya sebenarnya ingin memberi pantun iaitu pergi ke kedai membeli bunga, bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih Datuk Seri. Sungguh bernas idea yang diutarakan oleh Datuk Seri kita ya. Siap ada pantun lagi tu. Saya suka dengan pandangan Datuk Seri tentang mengamalkan amalan berjimat cermat dengan penggunaan sumber asli negara kita. Baiklah, seterusnya kita mahu ajukan pendapat Dr. Kamelia tentang langkah-langkah mengatasi isu ini ya. Silakan Dr. Kamelia. Saya percaya dan yakin di setiap kemahuan pasti ada kepastiannya. Justru itu penting bagi setiap organisasi kerajaan ataupun bukan kerajaan wajib menjadikan sumber asli di negara kita ini sentiasa berada di tahap yang baik supaya dapat menjamin kelangsungan sumber yang sedia ada. Mengapakah saya berkata sedemikian rupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mengapa? Adakah digunakan untuk negara semata? Tidak. Adakah kerana sebagai bahan akademik semata? Tidak. Semua ini ada kaitan balik dengan diri kita sendiri, kegunaan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita dan manusia yang akan datang. Pepatah Inggeris mengatakan, yang bermaksud lebih kurang kita hidup ini untuk cucu
cicit kita, pinjaman cucu cicit kita. Jadi dengan memperkasakan dan memperkukuhkan undang-undang dengan tegas, khususnya Akta Perhutanan Negara 1984 dapat mentarbiahkan sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Undang-undang dibuat bukan sekadar menandam tebu di tepi bibir, sebaliknya dikuatkuasakan dengan telus agar masyarakat yang bekerja dalam sektor perkilangan, pembalakan, hatta pegawai yang memberi lesen bekerja ini pun wajar dikenakan hukuman yang setimpal jika melanggar peraturan alam. Saya percaya mana-mana pihak bertanggungjawab, kerajaan maupun bukan kerajaan, jika mengamalkan prinsip sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain, pasti akan membuahkan hasil yang lumayan, khususnya kepada ekonomi negara. Bukannya laksanakan kerja hanya separuh jalan, lalu mengharapkan bulan jatuh ke atas riba. Kerana apa? Rata-rata kita lihat dewasa ini pihak tidak bertanggungjawab melakukan sedemikian rupa. Dan bukan sahaja daripada inisiatif kerajaan semata, kita yang rakyat biasa ini juga haruslah mengembleng tenaga untuk mendidik, menjaga dan cakna akan isu-isu yang melibatkan sumber asli ini maupun alam sekitar. Kerana apa? Kerana kita jaga kita. Kerana tugas kita sebagai seorang khalifah di dunia ini. Dan teringat akan kata-kata George Santaya di mana mereka yang tidak belajar daripada sejarah pasti akan mengulanginya. Terima kasih Doktor di atas penerangan langkah-langkah yang sangat produktif tersebut. Saya percaya setiap langkah-langkah yang diwartakan oleh Dr. Kamilia tadi semestinya berkesan, iaitu seperti memperkasakan dan memperkukuhkan lagi undang-undang negara berkaitan segala isu yang berkenaan dengan alam sekitar. Seperti sumber asli, khazanah negara, dengan lebih tegas lagi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab dan mengambil sambil lebar saja. Di samping itu juga, Dr. Afinas dibolehkan menambah pandangan tentang langkah-langkah lain lagi. Langkah alternatif yang boleh dilakukan dalam membuka mata masyarakat tentang isu ini adalah dengan melaksanakan kempen secara konsisten. Apabila pihak berkuasa mula mengorak langkah yang itu dalam menjaga kekayaan alam sekitar negara, media massa perlu memainkan peranan penting untuk menyampaikan pesan kepada setiap golongan masyarakat. Semua pihak perlu mengkaji dan mengaplikasikan norma masyarakat umum pada masa ini yang menggunakan media sosial sebagai medium dalam komunikasi antara satu sama lain. Oleh itu, sekiranya kita ingin mengubah stigma masyarakat tentang kepentingan memelihara alam sekitar secara mudah, hendaklah dekat dan efektif kepada diri mereka. Misalnya, memperbanyakkan rancangan yang melibatkan selebriti dalam kempen mengitar semula dan sebagai institusi lain yang melibatkan masyarakat seperti sekolah, universiti dan organisasi kerja juga bertanggungjawab menjalankan kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Ini hanya kempen yang pasti dapat mencapai sasaran yang kita kehendaki. Terima kasih Dr. Afinas. Ya, saya juga bersetuju dengan pandangan doktor sebentar tadi tentang langkah alternatif yang lain melalui pendekatan terhadap masyarakat dengan membuat kempen-kempen mencintai alam sekitar dengan lebih konsisten agar ianya diharapkan dapat membuka mata rakyat Malaysia itu sendiri. Akhir sekali, Prof. Zaim boleh memberikan sedikit sebanyak tambahan langkah-langkah yang lebih berkesan.
Cara paling mudah dengan mengurangkan aktiviti di luar. Jika kita ingin bersenam, terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh dilakukan di rumah. Senaman kardio yang melibatkan pernafasan secara keterlaluan juga harus dikurangkan kerana kualiti udara yang tidak baik. Ia juga penting untuk mengelakkan merokok pada masa ini sebab ia akan mengakibatkan jantung anda menjadi lebih sensitif terhadap pencemaran udara. Kita sebagai individu yang bertoleransi perlulah duduk di rumah dan pastikan tingkap rumah sentiasa ditutup. Sekiranya anda mempunyai penyaman udara, pasangkannya dan pastikan penapis udara adalah bersih. Penggunaan penapis udara dalam kawasan tutup juga membantu dalam situasi ini. Pembersih udara juga dapat membersihkan udara di dalam rumah untuk memastikan anda dan keluarga anda sentiasa selamat. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Ini adalah langkah yang lain daripada yang lain sedikit. Tidak seperti PMA terhormat kita yang lain. Semuanya berkenaan langkah untuk mengurangi atau memberi kesedaran terhadap masyarakat. Tapi kali ini, Prof. Zaim memberi langkah untuk kita semua dalam mendapatkan kesihatan yang optimum, iaitu dengan memakai alat penapis udara di dalam rumah dan mengurangi melakukan aktiviti di luar rumah jika berlakunya pencemaran udara dan sebagainya. Sebelum kita melabuhkan tirai, di sini saya selitkan dan pilih beberapa soalan yang saya dapat daripada ruangan komen daripada para penonton untuk diajukan kepada panel terhormat kita. Datuk Seri, Prof dan Doktor, dibolehkan menjawab pertanyaan mereka. Soalannya berbentuk seperti, bolehkah negara kita maju ke hadapan dengan menggunakan hasil sumber asli negara yang sedia ada? Boleh jelaskan tak macam mana dan apa lagi selain teroka alam sekitar yang boleh memberi manfaat kepada negara? Terima kasih ya Puan Aino di atas soalan itu semua tadi. Baiklah, negara kita sebenarnya boleh standing dengan kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan juga China. Namun Malaysia sebenarnya kekurangan dalam penyelidikan terutama di dalam sumber bumi, iaitu sumber pembinaan dan juga bahan industri. Ini kerana negara kita banyak menjual sumber bumi dalam bentuk bahan mentah. Walhal bahan mentah ini jika kita diproses atau dijadikan sebuah atau sesuatu produk yang berinovasi, ianya mampu menjana pendapatan ekonomi negara. Okey, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Datuk Seri. Okey, soalan yang kedua. Macam mana kita untuk mendapatkan terapan sikap untuk terus cakna terhadap betapa pentingnya alam sekitar ini di dalam kehidupan seharian kita? Terima kasih saudari pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya. Pada pandangan saya, sikap mementingkan alam sekitar merupakan amalan baik yang perlu ada pada setiap orang agar segala tindakan mereka terpimpin dan tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Sikap dan tingkah laku terhadap alam sekitar ini harus disemai bermula dari bangku sekolah lagi, seperti dengan memperkenalkan sistem hijau, mempraktikkan membuang sampah di tempat yang betul, menyemaikan sikap prihatin terhadap bumi hijau dan melatih mereka supaya peka akan alam sekitar yang harus dijaga ini. Baik, terima kasih Prof. Soalan yang ketiga. Apa pandangan yang terhormat sekalian jika kita punya pekerjaan memang melibatkan penerokaan hasil atau alam sekitar untuk kelangsungan hidup dalam era pandemik ini? Apa yang terhormat boleh cadangkan kepada saya? Terima kasih Dr. Muhafizatun dan penonton yang mengajukan soalan ini. Saya kira tidak salah untuk kita rakyat Marahain memilih bekerja dalam bidang perkilangan dan pelombongan dalam era pandemik ini. Kerana pada era ini memang susah
untuk mencari pekerjaan yang selari dengan bidang yang kita ambil di universiti, yang ikut dengan cita rasa kita. Tetapi asalkan ada pendapatan yang halal, mencukupi, stabil untuk menyara keluarga, diri sendiri, jadi silakan. Dan jadilah pengilang atau pelombong yang cipta akan alam sekitar. Sayangkan kehijauan, pekerjaan yang berlesen, bertanggungjawab. Jika tidak siapa mulakan, kita mulakan. Jika tiada permulaan, pasti tiada yang memulakan. Ini adalah pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Camelia. Soalan yang keempat. Adakah agensi-agensi di dalam Malaysia yang mengambil langkah tegas atau peraturan terhadap syarikat yang membuat aktiviti pembalakan haram ini? Selalunya saya baca di media mereka hanya bayar saman dan lepas daripada hukum yang berat. Boleh bagi tahu sebab tak kenapa mereka-mereka yang tak bertanggungjawab ini dengan mudah dapat melepaskan diri? Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh penonton sebentar tadi. Pada pendapat saya lah, agensi-agensi di Malaysia ni hanya mengenakan kompaun kepada syarikat yang membuat aktiviti pembalakan haram. Baik, terima kasih Dr. Afines. Diharapkan jawapan-jawapan yang diberikan baik daripada Datuk Seri, Prof dan doktor-doktor kita dapat menjawab soalan puan-puan semua ya. Para penonton sekalian, masa sudah mencemburi kita. Sudah tiba masanya untuk saya menamatkan forum ini. Sebelum mengakhiri diskusi forum kita kali ini, saya menyusun 10 jari memohon maaf andai tersilap bahasa serta kata-kata atau menyinggung mana-mana perasaan kepada semua sepanjang kita menjalankan forum kali ini. Terima kasih tidak terhingga kepada Datuk Seri, Prof dan doktor-doktor yang sudi meluangkan masa untuk memberi sedikit ilmu kepada kita semua. Tidak lupa juga kepada para penonton, terima kasih juga kerana setia mengikuti forum hingga ke saat terakhir ini. Diharap ianya sedikit sebanyak menyedarkan kita tentang pentingnya memelihara hutan-hutan dan alam sekitar di negara kita. Dan semoga selepas ini ada sedikit sebanyak perubahan daripada pihak bertanggungjawab dalam memelihara alam sekitar kita. Izinkan saya memberi 4 baris pantun untuk menutup tirai forum diskusi kita ya. Di atas dahan burung tempua, melihat rooster tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.